Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sambung kepada muka surat yang ke-332. 332. Ketahui olehmu bahawasanya agama ini dua perkara. Hari ini kita akan belajar tentang perkara yang disebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Ketahui olehmu bahawasanya agama ini dua perkara di dalam dia. Pertama, mendirikan segala yang disuruh oleh Allah. Kedua, meninggalkan segala yang ditegah. Kayaknya susah agama ni. Sebab tu agama ni senang, dia tak susah, dia tak payah. Yang bagi payah ni kita. Yang disuruh tak mau buat, yang dilarang sibuk nak buat. Itu yang jadi payah. Balik-baliknya payah dan susah kena pada kita. Sedangkan kalau kita ikut saja perintah Allah, senang. Allah kata semayang, semayang. Allah kata puasa, buat. Allah kata kita baca Quran, baca. Bukannya susah. Tak ada ni susah. Allah kata jangan itu, jangan. Allah kata jangan ini, tak usah buat. Kita kadang-kadang kita bersungguh-sungguh buat, jaga, sungguh-sungguh jaga. Contoh, kita nak beli makanan, minuman. Nombor satu kita tengok halal ke haram, expired ke belum, halal ke haram, halal ke haram. Takut ada minyak babi, takut ada tulang babi, takut ada kulit babi, daging babi. Nanti makan haram. Punya jaga halal haram, halal haram. Bagus. Kita pun beli mentega yang halal, daging yang halal, nugget yang halal, bubuh dalam troli. Beratur nak bayar, nak bayar dekat pasar raya. Lambat pula, kita pun panjang tengkuk. Apa hal lambat-lambat ni? Bodoh betul. Tengok jam lagi, lembab betul cashier ni. Tadi sebut bodoh, sekarang sebut lembab. Bukankah mengumpat orang itu hukum dia macam makan mayat saudara dia? Yang tu dia tak nak jaga pula. Boleh faham? Memang dia tak makan babi, tapi macam makan mayat saudara dia sendiri. Tak nak pula ambil kisah. Jadi tak makan babi dan tak mengumpat. Itulah yang disuruh agama. Babi kita tak makan, umpat pun kita tak buat. Ni masalahnya, babi tak makan, mayat orang makan. Masa bila saya makan mayat orang, Ustaz? Tu bila ngumpat. Apa hal Ustaz Azim pakai baju batik ni? Ingat lawa lah tu. Oh, dah ngumpat dah. Memang tuan-tuan tak minum arak, tapi dapat dosa makan mayat orang. Selepas ini tuan-tuan, apa yang agama suruh kita ikut, apa yang agama larang jangan buat langsung. Senang je. Bila sebut agama itu apa dia? Agama ialah buat yang Allah suruh, tinggalkan yang Allah larang.
Selesai masalah. Senang. Baik. Maka mengerjakan yang disuruh itu mudah atas tiap-tiap orang yang khas dan orang yang am. Kerana ada badannya bahagian nafsu. Baik. Membuat apa yang disuruh oleh Allah adalah mudah bagi orang umum dan orang khas. Nabi-nabi itu orang khas. Senang nabi-nabi ni buat ibadat. Tak ada rasa beban, tak ada rasa susah, tak ada rasa payah, sebab dia orang yang khas. Dan kita orang awam, orang umum, orang am, kita pun mudah buat ibadat. Akak-akak datang sini semua nutup aurat, alhamdulillah, bagus, syukur pada Allah Ta'ala. Mudah sebenarnya tutup aurat. Tak percaya tengok pencetus ummah ya, yang tak pakai bertudung di luar, bila datang pencetus rumah pakai tudung, elok, cantik pula. Cuba tengok sebenarnya menutup aurat tu mudah. Tak percaya pergi umrah, semua boleh pakai tudung, pakai telekung lagi. Kenapa bila balik ke Malaysia telekung disimpan dekat penyidai dia, tudung dilipat dalam lemari? Bila nak pakai tunggu umrah tahun depan. Jadi yang ni yang jadi payah ni. Padahal Islam membuatkan satu benda yang mudah. Jangan tuan-tuan sebut, ustaz, bolehlah Nabi semayang, dia Nabi. Bolehlah Nabi sedekah, dia Nabi. Bolehlah Nabi puasa, dia Nabi. Kami orang biasa ustaz. Ni kitab ni sebut Islam ni satu benda yang mudah pada yang khas dan yang umum. Pada orang khas, pada orang awam. Orang awam pun mudah juga. Mana ada semayang susah-susah. Ada tuan-tuan nak semayang kena ambil jarum, cocok pipi, tembus diri. Kemudian pasang lagi benda yang berat, burung merak dekat 400 kilo. Nak mana maklum semayang? Mana ada. Itu agama lain, punya susah nak hapus dosa. Kasut tak pakai, bawa susu atas kepala, jalan malam-malam. Nak ke mana ni maklum, nak minta ampun dosa, tak payah. Siapa-siapa pun boleh bangun sembahyang malam. Kunci jam 4 pagi, bunyi loceng, sembahyang taubat, Allahu Akbar. Tak payah pergi dekat sungai-sungai. Agama lain nak minta taubat kena pergi ke sungai. Mere mengki gengga, oi tere mengki jamnata, bolo raga bolo sanggam hoga kini. Kena pergi ke gangga dengan jumlah nak minta ampun. Kita boleh minta ampun dekat rumah. Sekarang pun bila minta ampun, ya Allah, aku tadi ngumpat Ustaz Kazim, ampunkanlah aku ya Allah. Bukannya susah, nanti jumpa Ustaz Kazim minta maaf. Mereka nak minta ampun kena buat macam-macam tuan-tuan. Ada yang tak boleh makan daging, ada yang tak boleh makan benda berdarah, kena makan benda sayur je. Islam agama yang mudah. Makanlah melainkan yang haram. Yang haram tu pula sikit sahaja, tak banyak. Yang halal yang banyak. Lu cuba tengok di belakang. Saya paling berkenan buah durian, tapi tak boleh makan banyak. Tu durian batu kurau nama dia, yang kecil-kecil tu. Saya suka yang kecil tu, pasal buahnya tak banyak isi dia. Kucing tidur ke apa. Cuba tengok di situ, akak kita jual kek belakang sana, jual kacang kuda, kuih pau semuanya. Punya banyaknya benda halal. Yang kata nak makan benda haram, apa sebab? Apa sebab? Tak ada sebab. Allah Ta'ala bagi semua benda halal yang banyak. Jadi Islam ini satu benda yang mudah kepada siapa? Kepada Nabi dan kepada orang biasa macam kita. Dan meninggalkan yang ditegah itu tiada kuasa atas tiap-tiap orang, melainkan orang yang khas. Yang meninggalkan betul-betul benda yang haram ni siapa? Nabi-nabi, orang yang khas. Macam kita ni orang biasa, lain pula. Orang biasa ni dia tak boleh tinggal benda-benda dosa. Dia nak buat juga. Nak kata apa? Kita bukan Nabi. Sebab tu kita disuruh minta ampun, minta taubat. Tak buat dosa besar, kita buat dosa kecil. Tak buat dosa zahir, kita buat dosa batin. Saya sebut banyak kali dah pada tuan-tuan, kita memang tak buat dosa zahir.
Makcik-makcik nak merompak, nak menyamun, dah lah. Opah cik nak merompak, kena rompak lagi ada. Ya opah cik, opah sepiak nak menyamun bank, dah. Tapi dosa batin yang kita buat, ikhlas ke tak ikhlas, sombong ke tak sombong, riak ke tak riak, ujub ke tak ujub. Nabi-nabi mereka tak ada dosa, mereka tidak ada dosa, tak pernah buat dosa. Jadi kita ni manusia biasa yang dipanggil orang umum. Orang umum kadang-kadang tak ada dosa dengan orang, dia ada dosa dengan Tuhan. Dia makan buah durian, makan-makan, dia beli buah durian, buka-buka buah durian, kerah, mangkuk kata dia. Celaka betul. Dah sebut celaka. Buah tu Allah buat, yang kamu sebut celaka buat apa? Yelah, habislah dia orang. Kenapa kamu tak buka di tempat dia? Ambil parang dia, buka depan dia. Itu nama dia beli dan belah. Kita beli, belah ke rumah. Cuma beli, belah depan dia. Senak tengok buah ni elok tak elok. Banyak orang tuan-tuan bila nak beli buah durian, cuba tuan-tuan tengok dekat setengah jam duk cium buah durian. Lepas cium goncang. Buka aje lah, apa masalah dia? Dia goncang tu. Kalau saya jadi dia ambil parang, ambil buka terus, belah terus buah durian tu. Makan di situ kalau elok. Tak elok, ni nampak tak elok, buat lain lah. Ini musuh duk goncang macam nak dengar. Duduk. Belum ketuk lagi tu. Subhanallah. Sedangkan ambil parang buka je lah, apa masalah kitanya. Baik. Maka apabila kita ketahui akan pekerjaan agama itu dua perkara, agama ni asasnya pada dua benda, maka wajib, nampak tu, wajib tak buat dosa. Sebab tu kadang-kadang saya tak suka dalam pertandingan ke apa ke, peserta pertandingan lagu-lagu keroncong diwajibkan menyanyi lagu keroncong untuk anak, diwajibkan menyanyi lagu keroncong, makna tak menyanyi berdosa. Mana boleh guna perkataan wajib? Wajib adalah perkataan yang hukumnya datang daripada Allah Ta'ala. Bila benda tu wajib, datang daripada Allah wajib, baru kita kata wajib. Yang lain jangan duk kata wajib. Gunalah perkataan lain selain daripada perkataan wajib. Maka wajiblah atas kita menyuruh dengan yang ma'ruf. Apa benda ma'ruf? Ma'ruf artinya ialah menyuruh orang berbuat kebaikan. Wajib atas kita. Atas kita. Mula-mula atas siapa? Qu anfusakum, atas diri kita. Wajib atas diri kita. Wajib suruh diri kita buat baik. Kita sekarang sibuk orang lain, suruh buat baik pada orang lain. Kita duk nampak orang lain jahat, kita pun duk kata kat dia. Kenapa kita tak jaga diri kita? Allah kata jaga diri kamu. Anfusakum, jaga diri kamu semua dulu. Sebab tu kadang-kadang kita duk nampak benda yang besar depan mata, tapi kita tak nampak diri kita. Berapa banyak kita buat dosa dan kita tak pernah bercakap dengan diri kita, jangan buat dosa. Masa nak pegang minuman, ni siapa punya? Bukan aku punya ni, jangan ambil. Masa kita duduk atas katil pukul 7.30 pagi, aku ni tak mau pergi rumah menteri besar ke? Hari ni kuliah Ustaz Kazim, kena pergi ni. Kenapa kita tak suruh diri kita? Bila kita nak angkat kain kat rumah, kita duk berkembang, duk tengok cerita Korea. Tiba-tiba anak kata-kata, mak, hujan nak turun. Sebelum kita pergi angkat kain tu, cuba latih diri kita tu. Takkan aku berkembang je. Dia pun pakai tudung. Kentola dia pakai, tapi tudung pakai. Ada juga tuan-tuan jenis macam tu. Dia tudung pakai, tapi pakai kentola panjang. Nampak habis lutut-lutut. Tu dia kata tutup aurat. Pasal apa? Kepala dia dah tutup. Cubalah apa benda yang kita buat, kita latih diri kita. Lepas kita latih diri kita apa? Wa ahlikum, keluarga kamu pula.
anak kita, menantu kita, cucu kita, cicit kita. Lepas tu barulah dia merebak. Kalau setiap keluarga jaga diri dia, setiap keluarga jaga diri keluarga tu masing-masing, semua masyarakat jadi baik. Sebab tabiat manusia ni tak suka kena tegur. Saya yang menegur ni pun tak suka ditegur. Saya yang kerja bercakap, tiba-tiba orang tegur saya, oi, melenting saya, marah saya. Itu tabiat. Sobalah tuan-tuan pun rajin nasihat orang, cuba orang nasihat sekali, naik berdesing telinga kita. Jadi kalau kita ni tak nak dinasihat orang, kalau kita tak nak ditegur orang, maka kita nasihat diri kita dulu, nasihat keluarga kita dulu. Jadi orang baik-baik. Jadi tak ada siapa nak ngata kat kita. Ni bila anak kita tak tengok, anak kita tak jaga, kita tak nasihat. Bila ada orang nasihat, kita marah pula pada orang yang nasihat. Yang itulah yang jadi masyarakat pincang. Bila sekali ditegur, kita melenting. Sekali kita marah, kita melenting. Bila kita ditegur, anak ditegur, kita marah. Masyarakat kata, lantaklah kamu, malah aku campur. Malah aku campur pada kamu. Susah aja bila aku tegur, aku marah aku balik. Lantak kamu lah, bukannya anak aku. Inilah timbulnya masyarakat pincang. Sebab budaya mencegah kejahatan itu sudah tidak ada lagi, dan mendegah daripada mungkar akan sebagai wajib kifayah. Apa hukum mencegah kemungkaran, menyuruh berbuat baik? Hukumnya adalah fardu kifayah, wajib kifayah. Apa maksud ustaz? Seorang buat, yang lain tak payah. Biarlah ustaz saja buat, opah tak nak cakap apa-apa, nanti opah kena marah, opah dia udah lah. Jadi opah jadi orang baik, yang jahat ustaz. Itu yang ramai macam itu. Yang baiknya tu haji, ustaz tolong tegur sikit, ada jemaah kita tu ada macam ni ustaz, lagi ceramah lagi ustaz tibai sikit. Saya malah nak tibai ustaz, lagi dia marah saya pula. Ustaz pun tibai, orang tu marah kat ustaz, dia selamat, dia gelar. Ni pun jahat juga perangai. Kak ustaz tu pun bodoh juga, duduk tibai apa. Apalah tuan-tuan, jadi penyakit kita hari ini. Ya, kita kadang-kadang kita seronok orang lain bergaduh, tapi kita, padahal kita yang tukang cocok bagi bergaduh. Bila dah mereka dua bergaduh, kita jadi orang tengah konon-kononnya kita ni jadi orang yang neutral, tak pihak belah mana, saya belah mana pun tidak, padahal dia tukang cocok. Yang ni lagi jahat ni tuan-tuan. Baik, maka apabila mendirikan dia oleh sesetengah manusia, nescaya gugurlah tuntutan daripada yang tinggal. Bila ada dalam masyarakat kita segolongan yang berdakwah, maka gugurlah pada seluruh golongan. Dalam kampung kita ada segolongan yang berdakwah, orang tabligh datang. Tuan-tuan jangan duk marah pada orang tabligh. Mereka mari tolong menyelesaikan masalah fardu kifayah kita. Mereka pergi rumah orang, mereka pergi ke tempat orang, mereka pergi ke kedai, mereka mengajak daripada muka ke muka, muka ke muka pintu. Kadang-kadang kita tak suka tabligh main rumah, kita duduk mengendak dekat cermin gelap. Anak kata, ayah, orang dakwah mari. Cakap, ayah tak ada, punya tak mau jumpa dengan orang dakwah. Anak pun cakap, ayah ada, tapi dia suruh cakap dia tak ada. Oi, subhanallah. Kita patut ucaplah terima kasih pada jemaah tabligh, sebab tolong datang dakwah tempat kami. Alhamdulillah, malam ni jangan masak, kita orang belanja awak makan. Kan bagus. Mereka tolong berdakwah, selesai fardu kifayah kita. Di kampung kita ada ustaz duk berceramah, mengajar di masjid, di surau subuh-subuh, pagi dia mengajar, malam-malam dia berkuliah. Jangan marah ke dia. Dia menyelesaikan masalah fardu kita. Kalau dia tak berdakwah, kita berdosa. Kita duduk di rumah tengok cerita Korea, malam-malam pergi dekat Labu Sayur, pergi pasar malam, pagi-pagi pergi market, tengah hari tidur, petang-petang sapu sampah. Dakwah tak jalan.
Ada pula ustaz dalam kampung kita yang tak jemu-jemu mengajar di masjid surau di kampung kita. Dia tolong menyelesaikan masalah fardu kifayah kita. Alhamdulillah ustaz, makcik nak mengajar tak pandai, tapi makcik adalah duit sikit. Ini RM50. Kok ustaz nak isi minyak motor, minyak dah mahal sekarang. Ada kita bagi. Tak ada juga. Komplain lagi ada. Mengantar surat layang ke surau. Saya terganggu dengan kuliah subuh ustaz memekak. Saya nak tidur pun tak boleh. Suami saya memarah, dia tak boleh tidur. Kita marah pula. Sedangkan dia menyelesaikan masalah fardu kifayah. Bantulah. Kita tak boleh ceramah, kita tak boleh mengajar, kita tak boleh sengkang mata nak mengajar orang. Bagilah dekat dia, nengok dia naik basikal pergi ceramah, naik motor tak menyala lampu dia. Nak ustaz, makcik beli kat ustaz motor LC. Dia senang ustaz nak mengajar, senang kata dia. Ini tidak, macam-macam tuan-tuan. Kalau dia sakit, kita pergilah ubat pada dia. Bawa ubat nah ustaz, makcik bagi ubat pada ustaz nah. Rasanya demam je. Jangan cah pula. Kalau ikut harga biasa 400, tapi ikut harga makcik dealer 250 aja, bawa 250. Dah lah ustaz tu tak mengajar, kita kemas duit dia pula RM250. Jadi tuan-tuan, di sini kita lihat sesatu orang yang menolong menyelesaikan masalah kita, ucapkanlah terima kasih. Dia menolong menyelesaikan masalah kita. Bukan setakat mengajar. Tu yang sembahyang berjemaah di masjid surau, hukumnya fardu kifayah. Kita tak pergi sebab kita duduk di rumah bela anak. Kita duduk di rumah sibuk, kita kerja balik ke 10 malam, tak sempat nak pergi sembahyang berjemaah. Tok Imam ada, Tok Bilal ada, jemaah ada satu saf. Ucap terima kasih kepada mereka, sebab dengan mereka lah kita tidak berdosa. Berapa kali kita jamu dia orang makan. Panggillah hari Ahad. Hari Ahad buat sarapan pagi dekat rumah. Bukannya ramai pun 5 orang je. Subuh-subuh. Kalau maghrib kan ramai 50, banyak belanja. Panggil kenduri waktu subuh. Datanglah Tok Imam mengajak jemaah subuh pagi ni ya. Datang 10 orang datang. Kita buat nasi lemak, telur potong 8 bagi dia makan. Sebiji telur 8 dipotong je tuan-tuan. Kedekut benar nampak kan. Bagilah sebiji seorang. Ini 8 halus potong. Sampai nak luka tangan nak potong, kedekut betul. Sekali ngak habis bahagian telur. Baik, dan bermula dalil atas wajib menyuruh berbuat baik ialah surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada daripada kamu satu jemaah yang menyeru mereka itu kepada kebaikan dan menyuruh mereka itu dengan ma'ruf, yakni berbuat baik, dan menegah oleh mereka itu daripada berbuat kejahatan. Mesti ada dalam kumpulan kita, dalam kelompok kita, dalam masyarakat, dalam negeri, dalam kampung, dalam daerah, satu orang yang ajak orang buat baik dan cegah buat jahat. Mesti ada. Ni syukur kita pada Allah Ta'ala tuan-tuan. Suruh buat baik kita ada, cegah buat jahat pun kita ada. Saya pergi ke sebuah negara baru ni, mereka tidak ada pencegah maksiat, tak ada. Ya, penguatkuasa mencegah maksiat tak ada. Mereka cuma ada Jabatan Agama Islam je. Majlis Agama Islam mereka ada. Tapi nak tangkap orang Islam minum arak tak ada. Nak tangkap orang Islam tikam nombor ke apa tak ada. Kita sekarang ni alhamdulillah, mata-mata, telinga-telinga banyak duk tengok kita. Ada kumpulan yang dalam kampung buat skim rondaan, ya, yang cegah maksiat, yang buat kempen sepanjang jalan, tulis signboard dekat kampung, solatlah anda di belakang imam sebelum anda disolatkan di hadapan imam. Bagus. Sebab tu saya tuan-tuan, kita nak dakwah ni bukannya senang.
Makcik Wuk nak duduk atas pentas ni ceramah pasal dia ketak lutut. Apa aku nak kata? Lalah turun menong ke bawah. Haji Aisyah nak cakap di sini. Banyak lah. Lalah balik gitulah. Kita tak boleh cakap. Jadi kalau tak boleh cakap, kita berdakwah melalui tulisan. Macam mana Ustaz? Apa yang susahnya? Pakai tudung. Labur tudung je. Tulis kat belakang tudung tu. Dah solat. Pergi pasar malam, orang tengok. Pergi Maidin, orang tengok. Dah solat. Abang-abang tak boleh bercakap atas pentas. Tak apa, pakai t-shirt. Tulis kat t-shirt tu, saya dah tutup aurat. Anda tanda soal. Tu kan bagus. Tulis dekat cermin kereta. Tulis kat situ. Janganlah tulis benda yang bukan-bukan. Tulis yang baik-baik di situ. Adakah kita mengajar anak kita solat? Itulah dakwah. Dakwah ni bukan setakat pergi bercakap man suruhlah nak hang semayang leman. Tak payah. Tulis kat belakang aja. Dah solat maghrib, tulis kat belakang baju kita. Bila kita berjalan, orang ikut belakang kita, dah solat. Macam perli aku je. Ini tulis kat baju kita. Apa tengok-tengok? Kita tulis kat belakang. Apa tengok-tengok? Orang tak tengoklah kita. Cuba kita ubah tuan-tuan. Apa benda yang ada pada diri kita, apa benda yang ada pada diri kita, rumah kita, pakaian kita, motor kereta kita, semua ada unsur-unsur dakwah. Ada unsur-unsur mencegah kejahatan, menyuruh berbuat baik. Tetamu masuk dalam rumah kita aja nampak atas siling kiblat. Kiblat. Kita selalu pergi ke hotel, tulis dekat siling pun boleh, dekat laci pun boleh, arah kiblat. Seronok tuan-tuan. Apa benda yang ada pada kita, kita cari jalan macam mana kita nak berdakwah mengikut kemampuan dan kebolehan kita. Dan hadis diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Artinya, barang siapa yang melihat ia daripada kamu akan sesuatu yang mungkar, siapa-siapa yang tengok kita benda yang haram, maka hendaklah kamu ubah akan dia dengan tangannya. Maka jika tiada ia mampu, ubahlah dengan lidah. Jika tiada ia mampu dengan lidah, maka ubahlah dengan hati. Dan ingatlah, mengubah dengan hati adalah selemah-lemah iman, yakni lebih kuranglah imannya. Jadi Nabi SAW menyebut kepada kita tentang mencegah kemungkaran. Nombor satu, mencegah kemungkaran dengan tangan. Apa maksud tangan? Maksudnya kuasa. Yang kena ubah dulu ialah pemimpin. Pemimpin dia ada kuasa. Jangan buat. Dia ada kuasa. Gunakan kuasa tu mencegah kemungkaran. Macam kita tak ada kuasa, nak cegah dengan apa? Dengan lidah. Cakap. Makcik dengan lidah pun makcik tak berani, Ustaz. Kalau gitu, jangan redha dengan hati. Hati tak redha. Kalau hati pun tak ada perasaan macam tu, tak ada iman. Kita nak ubah dengan tangan. Kita tak ada kuasa. Kita tengok suami kita ni duk tikam nombor ekor. Kita dah curi nombor dia, kita koyak, kita bakar, kita koyak tiket nombor dia. Dia cari, dia tanya kita mana tiket. Kita kata kita dah koyak. Dia pun koyak telinga kita pula. Terbelah dua telinga kita ni, kena 8 jahit. Aku dah tak berani dah nak buat, ditampar, dipukulnya aku. Kalau gitu, ubah yang kedua. Cakap dengan lidah. Abang,
Kawan-kawan kita ramai dah meninggal abang. Bila abang nak berhenti main nombor haram, takut abang insaf lah. Tertampar mulut kita pula. 4 hari tak makan nasi. Gigi patah, mulut bengkak, minum air dengan bubur je. Tak payah, tegar lah. Tegar dengan hati. Aku tak reda, ya Allah, suami aku tikam nombor ekor. Last kali tak reda dalam hati. Tapi kalau dalam hati pun tak ada, pergi duk tolong suami dia pula cek nombor. Cek kamu baca nombor mana yang kena. 1040. 10 bukan. Kita pula tukang ceknya. Dua-dua tak ada iman, tuan-tuan. Sebab langsung tidak ada perasaan untuk mencegah kemungkaran. Baik, habis. Tak nampak. Baik. Menyuruh dengan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ketahuilah oleh. Okey, sekarang kita nak belajar pula. Sampai bila kita nak mencegah mungkar? Sampai bila? Sampai tahap mana? 2 tahun lepas, ada seorang laki-laki bawa 1 botol asid cuka getah ke rumah saya. Dibawanya 2 sebotol cuka getah. Apa sebab? Dia marah saya ceramah berkenaan dengan tanggungjawab suami. Dia marah, isteri dia mengadu. Isteri dia mengadu, dia tak bagi nafkah, dia tak apa-apa semua. Saya kata haramlah buat macam itu. Berdosalah. Dia marah pada saya, dia bawa 1 cuka, sebotol cuka. Main nak simbah saya. Adakah saya masih lagi nak berceramah? Ni kombo apa ni? Tak nampak. Bakar je tembok ni. Off lah rekod Cik Mansur Buyung. Piara FM buat rakaman. Ada bendera lagi. Baik. Jadi kalau sampai nyawa saya terancam, adakah saya masih lagi nak ceramah? Di sini dia terangkan pada kita. Macam manakah, sampai tahap manakah saya nak ceramah? Kita nak berdakwah, kita nak mencegah kemungkaran, kita nak ajak orang buat baik, sampai tahap mana? Baik, ketahuilah olehmu, wajib menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat jahat itu dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Itu yang tahun lepas saya umum. Saya kata 28 November 2012 saya dah tak nak lagi dah ceramah sibuk-sibuk macam sebelum-sebelum ni. Saya hanya nak tumpu ceramah dekat Ipoh, dekat sekolah saya aja. Maka beribu-ribu lemon lah komen-komen yang sampai. Ustaz ni tak tahan lah, ustaz ni tak ikut Nabi lah, dakwah mana boleh berhenti, dakwah sampai akhir hayat, ceramah lah sampai mati, Nabi lagi teruk ujian dia. Tugas Nabi memang tugas tabligh. Nabi itu tabligh, menyampaikan, memang tugas Nabi. Tugas kita menyampai berdakwah ni fardu kifayah. Kalau dah tak boleh buat, tak payah buat. Nabi macam mana pun kena buat. Masya Allah, tu pun tak faham. Nabi sampai ke mati sebab tanggungjawab Nabi. Sidik, amanah, tabligh, sifat dia. Fatona. Memang sifat Rasulullah itu kerja dia ialah berdakwah. Tapi kita, orang umum, orang awam, Allah tak beratkan macam itu. Takkan saya sakit duduk di hospital, ustaz cepat keluar, ustaz dakwah. Macam mana tuan-tuan? Bawa misi buah pinggang, duduk ceramah sampai duduk misi buah pinggang. Syarat yang pertamanya apa? Kita tengok orang awam di dalam berdakwah. Kita bukan Nabi.
Sebab tu saya sebutkan tadi, mula-mula kitab disebut di antara orang khas dengan orang awam, di antara Nabi dengan orang awam macam kita. Bukannya sama kedudukan dia. Baik, kita lihat yang pertama. Bahawa adalah yang memerintahkan bagi demikian itu orang yang mengetahui dengan barang yang dia suruh ia dengan dia, dan barang yang menegah ia daripadanya. Inilah kitab-kitab lama, barang-barang ni banyak. Kita ni sebut barang ni dadah je. Ada barang. Itu dadah aja. Kitab lama-lama dulu disebut barang. Cuba tengok dia kata, bahawa adalah yang memerintahkan bagi yang demikian. Siapa yang nak berdakwah, siapa yang nak suruh orang buat baik, larang buat jahat ni apa? Pertama syaratnya ialah dia tahu apa yang dia buat, dia tahu apa yang dia cakap, dia tahu apa yang dia nak larang. Nombor satu, dia tahu, dia alim, dia faham benda ni salah, benda ni adalah haram, benda ni adalah halal. Jadi kalau tak tahu, jangan pandai-pandai nak jadi pendakwah. Tu yang saya tegur. Bila ada artis yang baru 2 hari pakai tudung dan nak jadi penceramah, hang mengaji di mana? Benda halal, benda haram hang mengaji di mana? Saya tak mengaji, saya mengaji gerak khas. Macam mana hang boleh jadi ustazah? Pi mengaji. Yang tu yang saya tegur. Bila saya tegur dalam ceramah, orang hentam saya. Apa lah Ustaz Kazim ni? Orang nak cegah kebaikan, mencegah keburukan, mengajak kebaikan pun dia hentam. Ni kitab sebut. Nak mengajar, nak berdakwah, nak mencegah, mesti tahu apa benda yang dia nak buat. Ilmu mesti ada. Ingat senang-senang, pakai tudung, lipat kok kanan, lipat kok kiri, orang tak atas pentas ceramah. Boleh ceramah tak? Oi, tak tuan-tuan, oi, kok hang cakap salah. Nanti tak betul apa yang kamu cakap, tak tahu apa yang kamu cakap. Orang pegang cakap kamu. Sebab tu saya dalam rancangan pencetus ummah, saya jadi ketua juri sekarang ni. Dulu juri jemputan, alah juri tetap duk cekong. Apa tugas saya? Salah aja tegur. Pengurusan Astro kata apa? Ustaz, salah ayat tegur, salah hukum tegur, salah isi tegur. Dia kata kat saya, Pak saya apa Ustaz kena tegur? Sebab yang tengok TV ni berjuta-juta orang. Mereka hanya bercakap 3 minit. Kalaulah isinya tak betul, kandungannya tak betul, berjuta-juta orang tengok. Dia pegang apa hukum? Macam baru ni saya tegur satu PU. Dia kata Nabi Musa takut tengok ular yang jadi daripada tali-tali ahli sihir. Dia takut. Saya jawab dalam komen, mana ada Nabi takut? Kalau Nabi penakut, tu bukan Nabi, tu Nabi palsu, ayah pen, nakut lari hilang. Nabi-Nabi mana ada takut? Nabi Musa takut orang-orang di sekeliling dia percaya ahli sihir itu betul. Dia takut di situ, bukan dia takut dengan ular. Yang tu saya kena cakap. Ayat tak betul, saya kena tegur. Sebab apa? Sebab takut orang di luar sana akan pegang cakapnya, akan ikut cakapnya. Ini jadi salah. Maka kita nak mengajak orang ke arah kebaikan pun kita kena tahu. Maka yang jahil dengan hukum, tiada harus baginya menyuruh dan menegak. Yang jahil, yang tak tahu apa-apa, tiada harus. Apa makna tiada harus? Tidak boleh. Sekarang mudah tuan-tuan. Masuk Maharaja Lawak, kalah. Kemudian masuk parti politik, kemudian jadi penceramah.
Senang. Berlakon agak-agak dah tak laku, berhenti jadi pelakon, jadi penceramah, jadi ustaz, pakai kepiah, pakai serban, bawa tongkat satu. Dah jadi tok guru dah. Masa bila hang mengaji? Masa bila hang tak ada kitab? Masa bila hang menuntut? Tak ada. Pasal apa hang cakap? Kamu tak ada ilmu. Kitab ni sebut apa? Tiada halal bercakap, tiada harus bercakap. Maka tiada halal bagi orang awam menyuruh dan menegah pada barang yang mereka jahil akan dia. Saya tengok hari ini orang kita terlalu berani bercakap tentang soal agama. Terlalu berani. Pemimpin-pemimpin terlalu berani bercakap soal agama. Ahli sokan, artis-artis pun terlalu berani cakap soal agama. Orang agama je tak berani cakap soal agama. Ini masalah dia. Cuba orang agama bangun cakap, mufti-mufti bangun, majlis fatwa bangun, sambutan tahun baru yang dibuat konsert-konsert dengannya adalah haram. Selesai masalah. Bangunlah bercakap. Benda dah tahu hukum. Yang sekarang ni yang timbul masalahnya, yang tak tahu hukum pandai pula cakap. Yang tahu hukum diam, payah cakap. Ini yang jadi masalah pada kita. Yang boleh tahu hukum, yang tahu hukum tak nak cakap. Yang tak tahu hukum sibuk nak cakap. Maka jadilah huru-hara kita. Jadilah masalah pada kita. Siapa yang banyak cakap sekarang ni? Orang kafir. Orang kafir banyak cakap soal Islam. Bila Majlis Jabatan Agama Islam Selangor 1000 tempat Bible bahasa Melayu, mereka bantah. Mereka minta enactment tentang agama Islam dirombak semula. Ada pula orang-orang Islam yang marah pula. Kenapa Jais pergi serang? Ini kasar, merosakkan imej orang Islam. Itu ahli parlimen tu yang mengaku memperjuangkan Islam. Dia kata ini kasar ni, mana boleh macam ini. Yang mereka duk letakkan Allah ada anak, dia tak bantah. Orang kafir kata Allah ni ada anak, dia tak bantah. Tapi bila orang Islam pergi rampas supaya mendaulatkan kalimah Allah, dia marah pada orang Islam. Sopalah dengan YB dia, exco agama. Saya minta laporan, kenapa boleh pergi? Macam mana, adakah mengikut standard ketika buat serbuan? Saya nak laporan, kata dia. Oi, hak Islamnya tu hang minta laporan. Kenapa hang tak minta laporan? Ada padri yang kata kami tetap nak guna kalimah Allah dalam gereja kami. Kenapa hang diam? Kenapa hang diam? Yang orang Islam pergi tangkap, minta laporan. Kenapa bila orang kafir kata kami tetap nak guna kalimah Allah dalam gereja kami, melanggar perintah mahkamah, melanggar perlembagaan, melanggar perintah Allah, kenapa hang diam? Ni, yang inilah yang jadi perosak dalam masyarakat, tuan-tuan. Akhirnya yang ada kepahaman agama tak cakap. Yang tak ada kepahaman agama, mereka yang berleluasa untuk bercakap. Nombor 1, orang yang nak mencegah yang jahat, menyuruh yang baik, nombor 1, mesti tahu apa benda yang dia cakap. Mesti tahu apa benda yang dia suruh. Mesti tahu apa